Adakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, Ad, Thamud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka meletakkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, adakah keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyuruh kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sehingga waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalang kami menyembah apa yang disembah daripada nenek moyang kami dahulu. Kerana itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Syahidun asyaddu artinya tanggungan yang kuat. Dikatakan asyadatu syai'a, aku kuatkan tanggungannya, firman Allah, dan menguatkan persendian tubuh mereka. Quran Al-Insan 76:28. Sedangkan asyidah dapat digunakan untuk kekuatan pada tanggungan, pada badan, kekuatan jiwa dan siksaan. Firman Allah, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Quran Fatir 35:44. Ke dalam azab yang keras. Quran Qaf 50:26. Ar-Raqib. Banyak orang yang membicarakan perbezaan antara alhamdu, pujian, dan syukur, asyukru. Mana yang lebih tinggi dan lebih utama di antara keduanya? Di dalam hadis disebutkan pujian adalah pangkal syukur. Siapa yang tidak memuji Allah, maka dia tidak bersyukur kepadanya. Perbezaan di antara keduanya dan bahawa syukur lebih umum jika dilihat daripada jenis-jenis dan sebab-sebabnya, namun lebih khusus jika dilihat daripada aspek-aspek lain yang berkaitan dengannya. Sedangkan pujian lebih umum jika dilihat daripada aspek-aspek lain yang berkaitan itu, namun lebih khusus jika dilihat daripada sebab-sebabnya. Artinya syukur itu dapat dengan hati sebagai manifestasi ketundukan, dengan lisan sebagai manifestasi pengakuan, dan dengan anggota tubuh sebagai manifestasi ketaatan. Sementara itu, aspek yang berhubungan dengannya adalah pelbagai nikmat, bukan sifat-sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat dikatakan kami bersyukur kepada Allah atas hidup, pendengaran, penglihatan dan ilmunya, kerana memang Allah Maha terpuji dengan sifat-sifat ini, sebagaimana dia terpuji dengan kebaikan dan keadilannya. Syukur itu dilakukan atas kebaikan dan nikmat, maka segala hal yang berhubungan dengan syukur sudah tentu berhubungan dengan pujian. Namun tidak sebaliknya. Segala sesuatu yang berlaku dalam pujian berlaku pula dalam syukur. Namun tidak sebaliknya, kerana sesungguhnya syukur itu selain daripada dengan hati dan lisan, juga dilakukan dengan anggota badan, sementara pujian hanya dengan hati dan lisan. Penyusunan Kitab Manazil As-Sa'irin berkata, syukur merupakan istilah untuk mengetahui nikmat, kerana mengetahui nikmat ini merupakan jalan untuk mengetahui pemberi nikmat. Kerana itu Allah menamakan Islam dan iman di dalam Al-Quran dengan syukur.
maka mengetahui nikmat merupakan salah satu daripada beberapa rukun syukur, bukan kerana ia bahagian daripada syukur seperti yang disebutkan di atas, bahawa syukur itu merupakan pengakuan terhadap nikmat, pujian kepada Allah kerana nikmat itu, dan mengamalkan nikmat seperti yang diredainya. Tapi kerana mengetahui nikmat ini merupakan rukun syukur yang paling besar, sehingga syukur tidak mungkin ada tanpa mengetahui nikmat. Perkataan nikmat merupakan jalan untuk mengetahui pemberi nikmat. Artinya dengan mengetahui nikmat itu akan membuat seorang hamba dapat mengetahui pemberian nikmat. Jika dia mengetahui pemberian nikmat, tentu saja akan mencintainya dan bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Kerana siapa yang mengetahui Allah tidak mustahil akan mencintainya, dan siapa yang mengetahui dunia tidak mustahil Allah akan membuatnya membenci dunia. Dengan demikian, perkataan di atas mengharuskan untuk mengetahui pemberi nikmat, dan mengetahui pemberi nikmat mengharuskan mencintainya, dan mencintainya mengharuskan bersyukur kepadanya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad, dengki, kecuali pada dua hal. Pertama, kepada seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala harta kekayaan, lalu dia membelanjakannya dalam kebenaran. Kedua, kepada seorang lelaki yang diberi Allah hikmah, ilmu, hingga dia memberi keputusan dengannya dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas mengandungi beberapa keterangan. Makna asal hasud ialah menginginkan hilangnya kenikmatan daripada orang lain. Namun hasud yang dimaksud dalam hadis di atas ialah ghibtah, iaitu menginginkan kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa berkeinginan menghilangkannya. Hasad yang tercela merupakan penyakit sosial yang berbahaya, yang wajib dijauhi dan mesti diwaspadai. Hasad dalam pengertian ghibtah itu terpuji selama pada jalan-jalan kebaikan. Keutamaan orang kaya yang tidak bakhil dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, anjuran untuk mengetahui hukum-hukum agama dan mengajarnya kepada orang lain. Khasiat buah tin. Tin bukan termasuk tanaman negeri Hijaz dan Madinah, sebab jenis tanahnya harus berbeza dengan tanah yang sesuai untuk jenis pohon kurma. Meskipun tidak disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah di dalam kitabnya dengan menyebutkan pokok buah tin ini kerana manfaatnya yang banyak. Tin sebagaimana yang dikenal memiliki sifat panas. Ada perbezaan pendapat tentang sifat lembab dan keringnya. Tin yang paling baik ialah tin yang putih dan sudah matang kulitnya. Ia berkesan untuk membersihkan ginjal, melindungi manusia daripada bisa racun, dan merupakan buah-buahan yang paling baik dibandingkan dengan segala buah-buahan. Membersihkan lendir-lendir di perut dan sangat baik untuk dimakan. Hanya sahaja ia dapat mengakibatkan munculnya kutu jika terlalu banyak dimakan. Khasiat buah tin meskipun tidak disebutkan secara khusus di dalam hadis Nabi SAW, namun buah itu digunakan sebagai objek sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang demikian itu menunjukkan bahawa buah tin banyak manfaatnya.
Sehubungan dengan itu, Imam Bukhari meriwayatkan penjelasan Ibnu Mas'ud bahawa dia berkata tin dan zaitun adalah buah-buahan yang dimakan oleh manusia. Sadaqallahul azim.